Baik, Al-Kausar sebenar dalam bahasa Arab ni ada punya banyak makna. Sekurang-kurang yang diberikan dalam tafsir ada, saya tak cukup tangan, kena 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. 15 makna Al-Kausar dalam Quran. Jadi antara yang disebutkan, dia adalah merujuk nama telaga Rasulullah itulah, juga disebut Al-Kausar. Ada yang menyebut Al-Kausar dengan merujuk sebuah nama sungai di syurga. Sebuah nama sungai di syurga, Al-Kausar. Manakala yang ketiga contoh. Yang ketiga disebut kitab dan kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Kitab Al-Quran dan kenabian yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad, itulah Al-Kausar. Antara lain Al-Quran saja. Al-Quran itu sendiri adalah Al-Kausar. Apa tu hak lain pula, agama Islam itu adalah Al-Kausar. Al-Quran dan tafsirannya juga Al-Kausar. Lafaz la ilaha illallah juga Al-Kausar. Cahaya hati juga Al-Kausar. Mu'jizat juga Al-Kausar. Apa lagi? Syafaat Nabi juga Al-Kausar. Jadi di antara yang disebutkan tadi adalah pemaknaan-pemaknaan yang sama maknanya dengan Al-Kausar. Tetapi yang paling kuat, dominan hujah untuk kita letak di antara dua saja. Banyak hadis-hadis yang cerita tentang Al-Kausar yang datang daripada Rasulullah banyak merujuk kepada satu nama sungai di syurga dan telaga Haud milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hak lain tu tak punyai dalil-dalil yang kukuh dan kemas, cuma lebih kepada penggunaan lain ataupun nama lain bagi Al-Kausar. Boleh faham tu? Baik, yang kedua ialah ayat yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan menyembelihlah haiwan. Maka di sini ada khilaf di kalangan ulama, iaitu tentang perintah dan arahan mendirikan solat ni solat apa? Ayat di sini fasalli sirah fi'il amar. Ayat perintah, ayat suruh semayang. Tapi ulama bahas semayang di sini semayang apa? Semayang wajib ke, semayang sunat ke, semayang lain. Jadi ada 3 pendapat dan pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah Imam Ad-Dhahak yang mengambil periwayatan daripada Ibnu Abbas, sahabat dan sepupu Rasulullah. Dia mengatakan fasalli di sini, arahan perintah semayang ni adalah solat yang wajib. Dengan erti kata solat 5 waktu. Sebab apa? Sebab dia kata sirah di sini adalah sirah amar. Perintah, suruh. Jadi bila suruh, dia jatuh pada kewajipan. Dan tak ada solat lain yang dikewajibkan kepada umat Muhammad kecuali solat 5 waktu. Jadi bagi pandangan pertama, fasalli di sini ialah solat 5 waktu. Maka pandangan yang kedua datang daripada Qatadah, Mujahid, Ikrimah dan Atha. Mereka mengatakan solat di sini berbentuk solat sunat, tapi bukan solat sunat biasa, khusus solat sunat Aidil Adha. Solat sunat Aidil Adha. Sebab dia kata kalau kita nak ambil macam pandangan yang pertama, lafaz sirah fi'il amar, suruh. Tapi banyak ayat lain dalam Quran yang juga Allah suruh dan Allah perintah, tapi taklah jatuh pada wajib. Ada perintah dalam Quran Allah suruh buat, jatuh pada wajib. Ada perintah dalam Quran Allah suruh, jatuh pada sunat. Ada perintah dalam Quran Allah suruh, jatuh pada harus. Banyak kan hak wajib tu wajib lah. Contoh Allah suruh makan dan minumlah kamu. Situ wajib ke sunat ke harus? Suruh juga, suruh makan, suruh minum, tapi yang situ jadi harus. Jadi dia kata walaupun tu sirah amar tapi bukan bermakna wajib. Sebabnya dia kata kebiasaan solat yang wajib di depan tu akan berdiri 2 benda. Pertama, kalimah aqim. Kebiasaannya kalau Allah suruh solat yang wajib ada perkataan aqim.
Contoh dalam Quran, wa aqimis solata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingati aku, ataupun dengan lafaz aqimu, kebiasaan, wa aqimus solah, tu wajib, tapi ni fasalli li rabbika wanhar. Jadi sirah ni satu dikatakan sebagai sunnah, tambah sekali dia kata bukan menjadi kebiasaan bagi ayat Quran Allah sebut satu benda wajib dengan benda sunat sekali dalam satu ayat, jarang. Yang ni kita kata kalau solat tu solat 5 waktu, tiba-tiba satu lagi perintah berkorban. 5 waktu wajib, wanhar sunat ke wajib? Berkorban sunat. Jadi jarang datang dalam ayat Quran tu satu ayat, maksudnya dalam satu ayat yang sama suruh wajib, suruh sunat sekaligus. Jadi mereka lebih memilih dua-dua tu sunat. Jadi bila sunat, sebelum berkorban solat apa? Sebelum berkorban solat apa? Solat sunat Aidil Adha, yang dimaksudkan fasalli, kemudian wanhar, maka menyembelihlah binatang ataupun haiwan. Yang ketiga ni pandangan yang agak terasing sikit lah. Walaupun begitu, pandangan ni datang daripada seorang tabi'in yang cukup digeruni pada zaman dia. Yang mana tabi'in ni zaman dulu, singa lapak tengok dia pun tak berani. Singa lapak tengok dia tu tak makan dia. Siapa dia? Sa'id bin Jubair. Ni seorang tabi'in yang hebat. Dia kata merujuk kepada solat subuh, bukan umum solat subuh di Muzdalifah. Maksud fasalli di sisi dia. Jadi hak ni agak terasing. Jadi kita ambil pula konteks yang kedua. Boleh faham dah maksud fasalli di situ, antara solat wajib, solat sunat Aidil Adha dan solat subuh di Muzdalifah, pandangan yang ketiga.